ke Mina, jika ia duduk hingga subuh, itulah yang afdal. Okay. InsyaAllah kita nak sambung ni masih lagi perkara-perkara yang istilahnya dia panggil perkara wajib haji. Wajib haji dengan makna perkara ni atas nama wajib kena dibuat oleh orang yang melaksanakan haji. Walaupun benda pun dengan istilah wajib haji itu dia bukan rukun haji. Dengan makna jika ditinggalkan haji masih sah, tetapi kena bayar dam. Apa dam tu insya-Allah jumpa ke depan. Cuma nak syarahkan apa dia wajib haji tu. Jadi yang lepas kita dah bicara tentang wajibnya berihram di miqat. Jangan melepasi miqat, melainkan pastikan kita sudah dalam keadaan berihram dan niat ihram. Jadi yang keduanya adalah masalah Muzdalifah, ya, situ. Jadi yang keduanya atas istilah dia panggil mabit di Muzdalifah. Mabit tu bahasa Arab, asal terjemah mudah tu mabit bermalam lah. Istilah bermalam ni maksudnya berada di situ pada waktu malam. Ber tu dengan makna berada di situ. Jadi wajib bermalam di Muzdalifah. Jadi antara wajib haji adalah bermalam di Muzdalifah. Baik, yang wajib pun kalau ikut adalah pada setengah malam yang ke-10. Istilah pada setengah maksudnya untuk sah bermalam di Muzdalifah mesti kita ada di Muzdalifah melepasi separuh malam. Dan malam mana? Malam ke-10. Malam 10 maksudnya malam raya. Jadi bila malam raya, kalau dengan perjalanan haji ini, kita akan ke Muzdalifah sebaik saja setelah kita selesaikan wukuf. Dan kita dah belajar lepas, wukuf adalah bermula gelincir matahari 9. Sah wukuf sehingga sebelum subuh hari raya. Itu waktu wukuf sikit. Tak ingat semak balik pelajaran. Pasal yang ni nak sambung ni, tak ingat alamat tu, dia blur lagi. Sebaik-baik wukuf ialah dapat siang dan malam. Walaupun tak syarat mesti siang dan malam, tapi sebaik-baiknya siang dapat, malam pun dapat. Kebiasaan kalau ikut tabung haji akan ke Arafah selepas asar. Sebut yang biasa-biasa dia orang duk cerita perjalanan tabung hajinya. Kalau tuan-tuan tak nak follow tabung haji punya, tuan-tuan buat sendiri punya. Sebelum zuhur pun dah pergi di Arafah. Carilah kawan-kawan mana kenal kat mana ke. Tak apa, duduk pilah kat mana-mana, tumpang tepi jalan bawah pokok ke. Kat Arafah tu duduk siap-siap. Nak zikir situ, ibadat situ, jemaah di situ dan sebagainya. Apa nak sebut ialah wukuf tu. Jadi bila dah selalunya kalau tabung haji ni lepas asar dah pergi, baru pergi. Dah asar nanti akan maghrib. Jadi biasanya lepas maghrib itulah akan bertolak. Bertolak mana? Destinasi akhir adalah Mina. Pasal daripada Arafah tu istilah destinasi akhir adalah Mina. On the way itulah akan lalu Muzdalifah. Dan memang Muzdalifah ni dia sempadan aja dengan Arafah. Arafah keluar sepadan Arafah, Muzdalifah lah. Dan antara tempat yang disebut dalam Quran, yang tempat tu tempat sejarah dan kita disuruh kalau boleh bermalam di situ, namanya Masy'aril Haram. Cuma dalam Quran tu inda Masy'aril Haram. Allahumma salli ala fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Itu ayat Qurannya. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, bila kamu dah selesai daripada Arafah, maksudnya dah wukuf, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, hendaklah kamu ingat, maksudnya banyakkan zikir ketika berada di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ni ialah satu kawasan kecil daripada Muzdalifah. Area besar Muzdalifah, dalam tu ada satu tempat bernama Masy'aril Haram. Lah ni telah disepadankan dan memang Masy'aril Haram lah ni dia banyak orang Malaysia tak tahu. Dan
dia jadi macam tempat eksklusif untuk Arab only. Boleh macam tu kot bahasanya. Malaysia ni kalau ni memang tak dibenarkan masuk dalam kawasan tu. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia ada asabiah kearaban al-bodohian. Wofi ayat tu sedap sikit, geram ni mah. Ni bukan kawan saya yang biasa pergilah kan. Dia tahu tempat tu. Gambar-gambar ada masya dalam, dia ada macam pintu gerbang tu. Memang ada sempadan untuk masuk dia. Biasanya kalau kita orang Malaysia ni, orang yang belah-belah Tenggara ni, Asia Tenggara ni mari masuk diperhatikan seolah-olah macam pendatang haram masuk dalam negeri. Seolah-olah macam tu, seolah-olah macam tu. Kalau lewat keren je masuk lah, buat tak tahu je. Pasal dia bukan ada kawasan larangan apa. Tapi dah jadi tune dia macam tu. Macam mana pun itu Masyaril Haram tu sendiri. Dia kawasan berkepung sikit. Dah ada binaan untuk masuk dalam tu. Dia istilah macam ada apa? Ada resort apa? Ada pintu pagar, ada tempat masuk. Masuk kawasan tu. Lebih kurang macam tu lah bahasanya. Tapi kawasan besar tu masih lagi istilah Muzdalifah. Tapi nak masuk Masyaril Haram tu selalunya susah kita. Macam mana pun nak sebut ialah kalau berada di Masyaril Haram tu maksudnya hukum di Muzdalifah lah. Umumnya Muzdalifah. Masyaril Haram tu tempat khusus. Kalau kita pergi esok panjang umur insya-Allah jumpa, tapi tengoklah nama tempat nama Masyaril Haram tu. Pasal nama tu difokus dalam Quran sebut. Atau arahan pula dalam Quran tu atas sebut ulama atau kita bicara wajib haji ni berada di Masyaril Haram, zikir di sana, banyakkan ibadat di sana, banyakkan talbiah di sana, banyakkan doa di sana selain pada Arafah, adalah termasuk dalam perkara yang disuruh sebagai suruhan sunat muakkad dalam Quran. Maksudnya disuruh sangat. Baik. Jadi asal bicaranya Muzdalifah dan mesti berada untuk dihitung sebagai bermalam. Mestilah ada. Kata dia lepas daripada malam, setengah malam. Tu dia kata mabit di Muzdalifah pada setengah malam yang ke-10. Maksudnya istilah bermalam di Muzdalifah pada setengah malam, mestilah untuk dapat sah nama bermalam di Muzdalifah kita berada separuh malam yang kedua di sana. Tak syarat berada sepanjang separuh malam, tapi untuk sah mesti ada sebahagian daripada separuh malam kita ada di sana. Sama ada kita dah ada awal pada itu, kalau ada awal tak dihitung bermalam di Muzdalifah, melainkan melepasi separuh malam. Boleh faham? Jadi separuh kaedah macam mana? Dia kena tengok subuh, kena tengok maghrib. Tengok maghrib, tengok subuh, bagi dua masa itu. Itu adalah istilah separuh. Jadi bukan kira 12 malam, bukan. Itu waktu orang putih, waktu Greenwich Meridian, GMT, Greenwich Meridian Time. Betul? Greenwich ke Greenwich? Dia lah tu. Saya tak faham, rasa faham lah tu GMT tu. Apa nak sebut. Jadi tak ikut time tu. Tak berkatalah maghrib pukul 7, subuh di Mekah, masa tu kita pergi tu pukul 4 pagi. Boleh ke? Ada suasana fenomena macam tu. Saya bagi untuk mudah kira je. Jadi 7 ke 12, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. 4 pagi 4 jam, 9 jam. Jadi separuh adalah 4 jam setengah. 4 jam setengah, 7 maghrib, 11 setengah. Kita dah berada di situ 11.35. Sah dah untuk keluar dari situ. Jadi maksudnya dah sampai awal lagi di Muzdalifah. Sah 11.35, dah ada 5 minit untuk kita beransur turun ke Mina. Dah dapat hukum bermalam di Muzdalifah. Jadi kalau kita tak dapat separuh malam, hanya lalu di Muzdalifah, memang mesti lalunya. Biasanya semua orang akan melalui jalan itu, akan melalui Muzdalifah, tapi tak berhenti di Muzdalifah, bahkan terus ke Mina. Tak berhenti itu pula kita awal-awal malam, maksudnya waktu maghrib, sebelum waktu isyak ataupun lepas isyak lalu, tapi taklah separuh malam lalu di Muzdalifah. Lepas tu lalu gitu je, tak berhenti pun dengan bas, katalah gitu, ataupun jalan kaki lalu gitu je, tapi tak sampai separuh malam. Tak sampai tu maksudnya kita berada tu, kalau dengan contoh saya pergi ni sebelum 11.30,
Yang saya kata maghrib pukul 7, subuh adalah pukul 4. Sebagai contoh tu. Sebelum 11.30 kita ada lalu, tapi terus ke Mina. Istilahnya dipanggil tidak bermalam di Muzdalifah. Istilahnya tidak bermalam di Muzdalifah. Tu buat apa? Satu dam. Dam apa? Dam tak bermalam di Muzdalifah lah. Dam tak mabit di Muzdalifah. Boleh? Faham? Itu dam tak bermalam di Muzdalifah. Dengar sebut. Itu dalam kitab tau. Dengar tabung haji ni. Tabung haji dia memang tak ada bermalam di Muzdalifah. Masyaril Haram yang saya sebut tadi, mampu kita sebut langsung. Tabung haji. Ini tak orang tahu haji yang cerita ni. Saya bukan pernah beri kursus tahu haji. Memang dia takkan cerita langsung Masyaril Haram ni. Dan memang antara patwa-patwa tabung haji dan pena-pena syariah dia mah ikut kepala otak dia mah mengikut haji tabung haji. Dia kata apa? Daripada Arafah terus saja ke Mina, tak payah duk sibuk pergi ke Muzdalifah. Kalau ada pun lalu-lalu pergi kutip batu. Memang Muzdalifah ni selalunya ialah tempat untuk kutip batu untuk melontar. Jadi dia tak ada suruh pun bermalam di Muzdalifah, bahkan dia suruh terus ya. Jadi lepas maghrib dia ada Arafah tu, memang pergi ke Arafah atas perjalanan tabung haji, dia akan pergi lepas asar. Tu pun macam-macam benda lah saya nak sebut tu, aku jadi agak panjang. Macam mana pun sentuh gigi tu. Dia suruh sembahyang jamak tau. Padahal kita duduk Mekah tu banyak hari lah. Dia suruh kita jamak, pergi Arafah, lepas tu pergi Mina. Kat Mina pun dia suruh jamak lagi, lepas tu balik kat Mekah. Kita belajar kaedah sembahyang jamak, mesti ada dua mahalah. Pergi ke Mekah, ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, lalu di Muzdalifah tu Mina balik ke Mekah ni berapa kilometer je, mana ada sampai 50-60 kilometer. Dia berbelah ya. Kalau kuat pun pergi ke sana balik buah bila jauh dalam 20 lah. Dia berbelah kilometer saja. Jadi tak ada kaedah jamak. Tabung haji suruh jamak. Bayang. Ini pening tabung haji ni. Macam mana pun saya nak sentuh itu ya. Itu pening bab sembahyang. Maksudnya tabung haji memang saya duk mengaji tu guru dia sebut tabung haji dia ada banyak benda dia rosakkan orang pergi pada haji dalam bab-bab macam ni. Dia rosakkan dalam bab sembahyang atas kapal terbang. Dia rosakkan dalam bab bermalam di Muzdalifah. Dia rosakkan dalam bab melontar. Dia merosakkan orang pergi haji atau umrah dalam bab pergi tanpa mahram. Dia rosakkan. Saya bahasa rosak tu pasal dia ada bagi fakta yang tak betul. Jadi kita nak sebut ni tahu mana? Bermalam di Muzdalifah. Kalau ikut dia wajib haji dan mesti berada sana separuh daripada yang kedua. Dengan contoh saya dah bagi tadi. Jadi kalau tak bermalam, nak ambil itulah. Dah kata dia wajib haji. Kalau tak bermalam, macam mana? Dam. Tabung haji kata apa? Tak ada dam lah. Pergi Mina. Kalau ada pun, tabung haji selalu guna bahasa lah ni. Tuan-tuan punya dam semua kami dah bayar. Maksudnya dia tolong selesaikan. Kita tak cakap apa-apa pun kat dia. Padahal kita kadang bukan kena dam pun, tapi dia kata dia telah selesaikan dam untuk kita. Tuan-tuan haji tamattu pun tak apa. Jangan susah-susah buat dam. Buat je haji tamattu, kami dah selesaikan dam tuan-tuan. Kita tak pergi haji lagi memang tak biasa dengar benda tu. Dengar biasa, tak apa benda ni kan. Orang dah pergi haji yang bengong-bengong juga, ada tak kerti apa saya cakap ni. Kalau yang orang biasa ngaji faham elok peraturan nak bagi sah macam mana dam tak dam, dia orang lah kalau ikut tanggungjawab kena cek kambing, bukan tabung haji. Tabung haji pun bukan dia kerti siapa yang kena dam tak kena dam. Kita maklum kat dia, orang dia tahu. Ni dia awal-awal dia jamin. Tuan-tuan susah hatilah. Bayaran tuan-tuan tu yang semua jumlahnya 12,800 tu termasuk pembiayaan dam tuan-tuan. Dah apa dam tamattu. Jadi tuan-tuan yang penerbangan ni yang tamattu akan kenakan bayaran macam ni. Yang ni termasuk dam yang tuan-tuan kena bayar dengan haji tamattu. Betul tak? Sebila kita suruh dia potong siap-siap. Jadi yang pergi jemaah haji ni banyak yang istilahnya bela bodoh. Tak apa. Dia macam pergi melancong je, ikut je. Dia ada railway tu jalan. Apa benda dia pun tak tahu buat apa. Yang ni yang
Ish, tak apa. Dari segi pergi haji bodoh itu asal. Macam mana pun asal nak sebut tak bermalam di Muzdalifah, mesti ada di Muzdalifah separuh yang kedua daripada malam. Lagi bagus tunggu sampai subuh. Macam mana pun asal nak sebut bermalam di Muzdalifah malam yang ke-10 dengan syarat jika sudah ia wukuf, syarat masih wukuf dulu. Jadi wukuf barulah dalam perjalanan ke Mina tu kita akan berhenti sebentar di Muzdalifah. Tapi mesti lepas wukuf. Maka manakala turunlah orang yang wukuf kemudian daripada sudah jatuh matahari. Biasanya inilah pergerakan orang-orang wukuf. Orang dah wukuf di Arafah, biasanya waktu mereka akan bergerak adalah selepas daripada terbenam matahari di Arafah itu. Maksudnya lepas maghrib baru pakai jalan. Nak agak lanjut sikit, tak nak bagi susah-susah awal macam mana? Lepas isyak lagi lewat, kalau ikut lagi tak ada masalah ni. Pasal apa? Orang kadang yang jenis nak cepat ni cepat nak pergi lah. Dari sikit dah biar lambat tak apa. Pasal apa? Lepas jam Arafah, lepas tu Muzdalifah. Kalau jangan contoh saya sebut maghrib dengan subuh pukul 4 tadi, pukul 11 tu barulah buku barang, jalan pergi. Sampai kawasan Muzdalifah, pergi cari Masyaril Haram tu. Kalau tak jumpa tu pun tak boleh masuk ke, duduklah di kawasan Muzdalifah. Lalu pun dah waktu tu. Kalau tak singgah pun tak apa dah. Memada dah dengan lalu. Memang dinasihatkan pergi kutip batu siap-siap untuk bagi yang melontar. 7-3-21 21-63. Semua 70 biji batu kena kutip. Kalau kita nafar sani, tu ke depan lah bab-bab nafar tu. Jadi pergi kutip batu 70. Nak cermat kutiplah 80. Pasal apa? Kok jatuh ke bertabak lagi, cicik jenuh cari satu lagi. Pasal betul-betul ngam-ngam kan. Ngam ni takut tak cukup lagi. Tak apa syak berapa. Dia kena bagi cukup, hilangkan syak sikit dengan ayat itu tak ada. Lepas tu carilah kat Mina tu untuk menonton. Tapi biasanya memang Muzdalifah adalah tempat mengambil batu. Sikit kalau perhati itu tuan-tuan. Bayang tuan-tuan kalau jemaah haji tu buah bila berapa juta? Selalu berapa juta? Lari di tengah haji 3 juta haji, satu orang 70 biji batu. Agak-agak luar Muzdalifah. Tak tahu luar juga tapi tak pernah luar. Ada je batu. Tu satu. Yang ni yang kata benda-benda yang pelik luar biasa sampai sekarang boleh tengok ada di tanah haram. Itu tang kita sebut di Muzdalifah. Yang pergi melontar pula. Melontar seorang 7 mai satu orang. Kalau 3 juta ahli haji hari tu, 3 juta kali 7 3 juta biji batu. Berapa lori berapa trailer. Baling tak biasa penuh. Kalau ikut atas cerita ulama-ulama dulu, dia kata mana batu-batu yang Allah Ta'ala terima dihilang, diangkat, tak ada di situ. Yang ada tu semua tinggal. Hatta tak terima, tak mabul, tak cukup syarat. Tu yang dalam tu kalau tuan-tuan tengok pengalaman lah dalam TV ke apa, dalam tu selipar ada, payung ada, topi ada, kain ada, apa semua ada. Pergi tengok tu, bungkus plastik ada, kolek ada, straw ada. Pakat baling habis. Nak sebut apa? Kalau ikut cerita ulama dulu, semua batu-batu yang daripada orang-orang yang buat haji yang mabrur, semua dilenyapkan, tak ada. Ni antara benda-benda yang dipanggil benda pelik yang Allah Ta'ala bagi jadi dalam kawasan tanah haram. Saya ngaji juga tuan guru tu sebut apa? Dia Arafah, Muzdalifah, Mina ni masyhur tuan guru dulu sebutlah. Cuma lah ni Arab Saudi tak gunakan dasar tu. Pasal dia orang tawakal tak kuat, dia orang buat ketuhanan pun tak betul. Buah bicara kau tu. Dengar tu, nak cerita apa ni? Ulama-ulama dulu kata tuan Mekah Arafah, Muzdalifah, Mina, itu kat Mekah ni, itu kat Madinah ni. Khususnya tang Arafah dan Mina ni. Apa dia? Dia tempat dia walaupun kecil, tak besar mana. Tapi dia macam perut ibu. Memang dalam kitab-kitab sebut tuan benda tu. Macam mana tentang perut ibu Ibu ni, kalau ibu maksudnya orang perempuan lah. Kalau dia hamil anak seorang, perut besar tu. Kalau agak-agak dia hamil 7 orang, perut besar mana?
Ya. Besar tu juga besar sikit lah kan, dah 7 orang. Tapi celui tak 7 orang? Celui. Seorang, duk seorang tu 7 lah. Esok katalah ada 70 kembang. Jadi tak jadi punya pasal kan. Ceritanya cerita kelirnya, arnab pun 10-15 ekor kan. Ni sampai orang 70 orang. Buh lah contoh. Soal, muat tak perut tu? Celui. Oh. Cuma jadi tak jadi, ada ke? Betul tu lain cerita lah. Saya tak mau cerita tu. Saya nak cerita, ulama dulu kata ini ialah benda pelik luar biasa orang Taala buat dekat Arafah, Mina, Muzdalifah. Dia ibarat macam perut ibu tu, kata kalau katalah tu 3 juta, 6 juta apa macam mana? Dia muat. Kalau dengan kita pakai dengan hukum akal lah, hukum adat kita, hukum adat lah yang kita duk tengok dengan mata macam mana. Kalau 6 juta mampu sesak hampir ya. Siapa yang Allah Ta'ala mudahkan dia mudah. Dia lebih lapang daripada hang pergi 5 orang. Walaupun yang pergi tu 6 juta, siapa yang mudah Allah Ta'ala mudahkan dia. Dia rasa sangat lapang. Saya tu ada kenalan lah yang pergi, yang memang yang bagus-bagus yang kita jumpa lah. Kalau dia pergi ni, memang kadang-kadang tuan tengok dah dia pergi tu tuan, kadang-kadang dia tu kita tengok tu kesihatan, kita tak dan ke buat haji yang habis. Kita kata macam tu dalam hati tu. Pi memang dengan batal tak larat dia apa, gigi sana sihat, tak ada masalah apa. Dia kata tak pernah rasa susah, senang lagi. Sesak apa pun tak rasa. Dia orang kata berapa juta ni, tak rasa juta-juta apa, macam kat sini ya, lebih kurang. Allah Ta'ala bagi mudah tu. Yang mudah lah. Yang mana yang dia rasa payah buat pun nak tak nak, memang Allah Ta'ala bagi payah sungguh tu. Bagi payah sungguh. Apa? Air zam-zam tak boleh minum. Tak ada minum. Ada yang tak mau minum langsung. Yang ni pun ada juga saya pasal mak saya cerita, ada jiran sebelah rumah masa saya duduk KL dulu. Dia kata macam ni, alah air zam-zam bukan lapak sangat nak minum kat sana. Dia cakap itu, pi sana tak boleh minum walaupun seteguk. Satu pi sana, memang ulama dulu pesan lama kan. Dia kata jangan pi Mekah jangan cakap sembarangan. Allah Ta'ala bagi tu. Balik-balik menyesal tak sudah. Pasal apa? Saya silap nak cakap tu. Jadi dia sendiri cerita tu. Benda tu. Saya duk kata duk lapak sangat minum air zam-zam kat sana, buat apa? Duk lapak tu. Allah Ta'ala tak bagi setitik pun. Amin. Baik, selesai. Jadi asal nak cerita tu, cerita hak dalam kitab dia yang kata tempat-tempat ni orang Ta'ala beri luar biasa. Walaupun ramai orang celui, insya-Allah. Tu celui. Satu, kita pun kalau katalah kita pergi tempat orang ramai, kalau memang maksud kita masuk baik, tempat pun tempat baik, tengok penuh tu, bagi betul niat, minta ya Allah mudahkan perjalanan aku dan urusan aku. Soal mudah, ya tak ada masalah. Masalah hati dan kosok kita. Macam tu tawaf pun tengok, merenjuk macam semut, boleh tak masuk? Lah, bukan kerja mu tu. Mu tengok dengan mata memang mu tak boleh masuk. Boleh ke nak tawaf? Tak usah ada fikir tu. Ada benda hang kena buat. Hati hang bagi hubungan salah. Hak tu hang tengok pada masyarakat esok lagi merenjuk pada hak tu tu. Tak, yang penting hang tu macam mana? Hang tu macam mana? Niat lagi betul masuk. Nak tunggu lapang tak lapang weh. Nak tunggu kosong tu, akad kosong tu kau nak pergi. Tak ada. Masuk niat lagi betul, buat ibadat betul. Betul-betul tawajuh ke Allah Ta'ala. Ramai sesak macam mana pun lantak ada tu. Yang penting yang bagi selesai punya ibadat. Memang ulama kita ajar fokus berada di Mekah dalam pelaksanaan dengan ramai-ramai itu keedah dia. InsyaAllah Allah Ta'ala mudahan. Jangan gaduh nak ikut suami, ikut member, jalan 2 orang 3 orang. Oh cik tunggu cik tinggal. Selipar pula cabut. Tak payah seorang. Takutlah abang mana. Abang mana pun kita belajar buat tawaf itu. Habis tawaf. Pusing abang mana? Oh depan tu. Abang habis tawaf. Abang tawaf pusing tu habis. Siapa? Ubah niat. Bukan untuk tawaf, tapi kerja abang. Kerja abang. Itu abang, ni kawan pergi 2 orang. Mana Aminah? Aminah, aku kat sini lah. Aminah, aku kat sini lah. Hang jalan tu,
Hang jalan panggil Mina, bukan hang jalan untuk tawaf. Pusing tu tak kira. Hang jawab pasal satu, saya kalau arwah Fatih dulu pun, pasal Fatih dulu sebelum dia meninggal, dia nak banding dengan Fatih ni, memang selalu dia tak nak tinggal pergi umrah ke pergi haji lah, dia bawa rumah dia. Kaki dia Fatih ni tak sihat sikit. Adalah kecil manis apa pun, power kat lah kecil manis dia pun. Bopi pasal itu. Jadi kalau tengok kecerdasan ni, memang arwah Fatih dulu dia kuat lah. Tu pergi Mekah je nak. Masing-masing mau aku lah. Tu sadut ikut aku lah. Mu tak larak ikut kau. Mau lah. Tinggal ni lah. Dan disebab kekuatan tak ada siapa larat dah, ikut dah. Laju tu saya memang tak biasa ikut lagi Mekah. Tapi biasa ikut lagi kebun. Masya Allah, bukit pacak macam ni dah, macam tu lah. Macam ni mohon kan. Macam tu ada kot. Tanah Nurian tu, kuat dulu bukit. Nama gunung bukit apa lah kat dia bukit dia tu. Oh, Nurian memang duduk atas tu. Kalau jatuh pun ada yang bergolek. Pergi menebas pun. Nak naik atas tu dia. Kita main awal lagi. Sagi tengok di bawah tu. Dia ada orang buat naik motor duduk bawah tu. Kita duduk separuh bukit lah. Naik sagi dia motong kita. Duduk atas. Kuat ke dekat lah. Badan lu kuat pada kita. Tapi kuat ke dekat. Ibadat kuat. Main tasbih setiap hari. Nak sebut apa? Itulah kata orang-orang dulu, ulama-ulama dulu ni. Ya Allah. Allah Ta'ala bagi kemudahan kat dia macam tu. Sikitlah ke sana pasal nak cerita asal. Hak ramai tu kalau ikut sebut-sebut dalam kitab-kitab dulu. Macam mana pergi Mekah, Madinah ni, ataupun Arafah, juga Muzdalifah, Mina ni, celui insya-Allah pergi ya. Betulkan niat kita. Jangan kata susah lah. Memang duk susah tu Bahkan jangan kata kat Mekah, kat sini pun tak boleh pergi jemaah lah, sibuk lah, duk tak pergi jemaah tu Tapi kalau nak pergi, pepatah Melayu pun ada sebut ni, di mana kemahuan di situ ada jalan. Mu ada kemahuan ke? Macam mana? Ada lorong boleh pergi. Memang nak main mengaji, macam mana? Sagi ada orang semua bersikap, sagi ada orang semua kereta, sagi orang ajak pergi dengan dia. Ada. Hak tak mau pergi ni. Ada iblis lagi. Jemput pergi ke kenduri lah. Ni iblis tu. Mau ke kenduri lah. Sakit perut lah. Inilah. Selipar hilang lah. Elok-elok nak keluar rumah je. Handset bunyi lah. Inilah. Anak berak lah. Inilah. Ada lah. Pasal orang tak mau dia pergi alasan. Orang enak je dah. Ada yang jalan. Kita boleh mengaji ni orang ada jalan ni. Yang tak mau main tu bukan tak mau alasan, dia orang ada sibuk dan tugasan. Apa cerita tu. Demikian lagi baik. Bila dah turunlah orang yang wukuf kemudian daripada sudah jatuh matahari. Biasanya daripada Arafah ni orang bergerak lepas pada terbenam matahari maghrib tu di Arafah. Biasanya. Walaupun ada yang tak beranjak lagi masa tu. Ada yang mau mari, ada yang mau sampai. Tapi nisbah boleh bergerak dah untuk turun ke Mina. Ada yang mula bergerak dah apabila jatuh matahari ke Muzdalifah. Baik, kalau nak bergerak awal pada tu pun boleh. Tapi nak pergi Mina tak boleh pergi. Pasal apa? Kena bermalam di Muzdalifah. Baik, kalau pergi pun dengar elok. Yang ni tabuh haji je, dengar elok. Tabuh haji memang dia tak berhenti ke Muzdalifah lah ni. Lah ni punya cara. Siapa yang terdekat lagi aja dah. Kau boleh share. Tak ada ni. Dia memang lepas Arafah, lepas maghrib tu dia terus hantar ni lah. Madinah. Hantar ke Mina. Mina dengan Muzdalifah pun dia bukan jauh mana. Jadi sampai kan pukul 8 dah sampai lah. Nak malam pukul 12 tu. Kalau sampai di Muzdalifah pun dia mesti bermalam lepas saya sebut dengan tadi pukul 7 dengan pukul 4 subuh kan. Nanti 11.30, mesti 11.30 baru boleh berjalan untuk turun ke Mina. Ni awal-awal lagi pukul 9 sampai di Mina. Buat apa? Sedangkan wajib bermalam di Muzdalifah. Buat macam mana? Patah balik. Pergi Muzdalifah. Habis 11 malam balik Mina. 11.30 maksudnya habis paruh tu. Mina. Tak kena dam lah. Tamu haji memang dia kira mudah dia. Dia tak mau susah-susah duduk di Muzdalifah tu.
Motor nak pergi ke Mina. Oh, tak boleh. Dia, tak apa tuan-tuan, tinggal lah. Tabung haji dah uruskan, tuan-tuan nyadam. Dia senang cakap pelepas itu kan. Rung lagi, tinggal tu. Dia bubuh tuan-tuan ke hotel, ikut mau. Ke hotel apa? Dulu kemah situ. Dia bubuh kat kemah tu, sebelah ada bukit Muaisim tu. Dia tinggal tu. Kita memang orang sebelah Asia Tenggara akan duduk situ lah. Buat tak tu je lah. Ikut mau, pandai-pandai mau